Okey, untuk piston pula macam biasalah kalau blok tu dah bercalau berline kat sini pun mesti dia akan bercalau lah. Kalau dah bercalau ni memang kita kena tukar lah satu lagi. Kalau dah nampak kesan-kesan terbakar kat sini apa semua, itu dah boleh tukar lah. Itu masuk ring dia dah kurang elok lah. Okey, itu untuk piston lah. Untuk piston sebab apa ada yang tanya kan. Kalau bila ada yang tanya, saya akan jawab lah, insyaAllah. Satu lagi kalau tadi kita buka apa yang tunjukkan tadi, di bahagian sini ada leaking. Di bahagian sini ada leaking dan juga dekat sub gear dia pun ada leaking tadi. Yang dah tunjukkan. Tapi dekat time lapse tu kan, cakap pun tak guna kan, apa-apa tak dengar kan. Okey, ini kita akan tukar clutch pula. Kita akan tukar oil dia lah. Satu lagi, nak tahu oil dia dah rosak. Kalau oil motor dia dah rosak, biasa dia keras lah. Dia keras. Dia keras tu dah tanda dia rosak lah. Tapi untuk motor ni kita akan tukar oil lah, one set. Kita tak nak nanti owner sakit kepala lagi lah, leaking lah apa lagi kan. Nanti dia stres, nanti tak tidur malam pula, nanti fikirkan motor je kan. Banyak lagi benda lain kita nak fikir. Okey. Okey, sekarang ni enjin pun kita dah buka. Sekarang kita nak check gearbox dia, sama ada mengalami masalah ke. Satu lagi, dari segi sini kita tengok kemungkinan kalau dengar tu dia macam bunyi, macam ada bunyi bearing sedikit. Dia bunyi macam mana, dia macam kasar sedikit lah. Tapi tak apalah, kita buka, kita tengok. Kalau agak tak okey nanti tukar lah. Okey, jadi kita akan buka dulu. Kita nak buka pusing dulu. Kita minta Afiq itu buka lah enjin ni. Okey, biasa kejap. Ni kejap. Kejap. Biasa yang leaking EFI ni, wave lah apalah ni, biasa kat sini lah. Dia kalau nak mengelakkan dia leaking kat sini, seeloknya cuci lah, bersih-bersih, kemar-kemar, cuci, guna gam yang elok, baru tutup. InsyaAllah dia kurang sikit lah mengalami masalah tu. Tapi biasanya setakat ni Ayung buat, kita gam kemar-kemar, insyaAllah dia tak mengalami masalah bocor lah. Okey, kalau untuk roller ni, ni biasa kan sprocket kan. Untuk sprocket ni, untuk kata kecil, di bahagian kata kecil lah kita terangkan masalah kalau rosak kan. Biasa ni dia punya gigi ni dah makan lah. Dia macam sprocket juga, sprocket motor. Dia dah tajam, dia akan mengalami bunyi lah. Satu lagi kalau bahagian roller mana? Cari, ni dia. Roller kecil. Okey, ni roller dia. Kalau roller nak tahu dia rosak, ni nampak tak? Ni ada tebing kan. Dia macam meninggi sikit. Ada satu line kat sini dia tinggi sikit. Kalau ni dah rata. Itu menandakan roller ni dah selayaknya tukar lah. Selayaknya, eloknya dah perlu tukar. Sama juga yang kecil ni. Ni yang mana yang tanya lah, macam nak tahu kan salah satu part tu rosak. Kalau ni pun dah bulat ni, tu memang dah perlu tukar. Okey, biasa tukar, baiklah tukar one set kan. Tapi kalau baru tukar dah macam baru seminggu 2 minggu tukar, kalau ada masalah roller je, tukar je lah roller kan. Tapi kalau dah motor dah pakai bulan-bulan, bertahun kan, korang dah lanyak kau korang tukar rollernya jimat, janganlah macam tu, nanti akan jadi masalah lain. Okey, kalau untuk ganti kecil pula, dia sama lah macam sprocket belakang tu, dia ada jarak dia kan. Yang ni alhamdulillah elok lagi, goyang pun elok lagi. Satu lagi marking dia pun baru, sayang dia pun baru tukar kot, kan. Tak apa, nanti kita check balik. Okey, untuk bahagian tu dah settle lah. Biasa kalau tu ni oil ni pun masalah lah. Tengok ni, kalau tekan ni pun dia dah keras kan, tukar oil lah. Okey, sekarang kita nak check gearbox dia pula. Saya harap pertanyaan yang dekat orang komen tu, yang tanya nak tahu masalah rosak, ni saya dah tunjukkan dah macam mana kita nak tahu benda tu rosak. Okey, asal duduk termenung, asal tak buka skru ni. Ayun tengah cakap. Lawan Kau melawan lepas ni kan kita nak cuci enjin ni. Okey, kita suruh pacak buka lah. Jadi kita nak buka, kita tengok enjin tengah dia macam mana kan. Tadi saya dah buat time lapse, korang dah tengok dah kita orang buka apa semua. Tinggal apa yang kita orang bebel, minta maaf lah, memang tak dengar lah sebab apa kita buat time lapse kan. Ini apa yang tadi tu yang dah terangkan balik. Apa yang cakap dia, yang borak tadi tu, yang dah terangkan balik. Tapi ni memang gagal lah. Salah satu punca enjin kasar pun bising. Sebab ni, disebabkan ni salah satu punca. Kalau korang dengar kan, sekejap ada tak dekat mic. Dengar tak tu?
dia macam berloceng lah kan. Macam kelas loceng lah. Okey. Tak apa, nanti kita cuba tukarlah satu. Kalau kita tengok dia punya auto ni, alhamdulillah tak ada masalah. Gigi pun satu lagi pun benda ni pun bertukar mangkuk ni. Sebab dia orang dah welding apa semua ni kan. Benda bertukar lah ni mangkuk ni. Okey. Apa lagi yang nak tunjuk? Satu lagi benda ni. Ni dia punya kat kelas ni kan. Ada yang pakai tapak Sulaiman apa semua ni kan. Yang ni kalau benda ni biasa kalau rosak pun sama ada kita salah, cara kita salah buka ke apa kan, tak tahulah. Tapi kalau kita buka je, kalau kita tengok, kita check lah di bahagian keliling ni, di bahagian tulang dia ni, tengok ada crack tak. Kalau ada crack, kalau kat sisi ni ada crack ke, dah eloklah tukar benda ni. Okey, untuk bearing tengah ni jarang Ayun jumpa dia masalah. Kalau bearing tengah ni, kalau bearing rosak, dia ada bergoyang lah kan. Okey. Lain tak ada apa yang nak tunjuk. Kalau dari segi head tu macam biasa. Kalau dari segi head macam biasalah. Kalau head ni kita masukkan minyak dalam ni, kita tengoklah ada keluar tak minyak dekat dekat tepi ni. Kalau keluar minyak tepi ni, tu bermaksud head ni bocor lah. Kalau kita buang minyak, keluar kat sini minyak kan, itu head dah bocor. Head pula, buff bocor. Head perginya. Buff dah bocor, kenalah grand buff. Okey? Itu sahaja. Okey, sekarang kita nak buka enjin tengah. Enjin tengah dia. Dah buka semua skru? Ni tak payah. Ni longgarkan je. Skru ni longgarkan je. Okey dah. Dah okey, kita pusingkan balik. Okey, ni buka dulu. Ni tekan ni. Ni buka bintang dia ni, baik-baik tau pin dia tu tertanggal. Jangan hilang lah pin dia. Ni pin 2 ni. Ni pin dia boleh tanggal ni. Okey, ketuk. Tegak kan? Ketuk kiri kanan. Getah. Ketuk tepi. Tepi bukan tengah. Okey. Okey, sudah. Okey. Sekarang kita cabut dia. Cabut. Kejap. Mana ni? Mata tak nampak. Tadi dah ketuk. Ketuklah sikit. Okey, ngam. Okey, tu buka slow. Cak. Okey, macam untuk casing ni, biasa kalau rumah enjin ni dah rosak, dia akan tu naik tau. Tapi kalau dia keluar masuk, itu tak ada masalah. Itu normal lah. Okey. Ada yang buat pergi hantar buat balik ni. Dia masuk bearing macam reset, kena pakai pump kan. Itu cara masing-masing. Sekejap yang tengok bearing, alhamdulillah tak ada apa masalah. Nombor semua okey, tak ada apa. Tu apa benda tu? Roller kan? Sekejap ya, nak tengok satu-satu. Sebab kita hantar ni nak suruh kita check abang dia. Okey, kalau buat bab ni, gear ni kena faham lah satu kan. Kalau dia ada macam makan ke, dah berlekuk ke kan, itu tandanya gear dia ni dah rosak lah. Okey. Tapi jarang lah, starter ni jarang masalah. Cuma dekat sini je lah. Kalau gigi dah pecah-pecah kan, elok lah tukar starter. Tapi itulah, kalau motor Honda ni, kebanyakan starter dia memang duduk dalam enjin. Kalau nak tukar memang kena tukar enjin. Macam tu lah. Okey, kita tengok dia punya crankshaft. Tengok crankshaft. Kalau crankshaft ni, kalau kita nak tahu dia rosak ke tidak, kita ketuk lah kalau bunyi berlekuk tu. Ini kalau ni pun, kalau kita ketuk ni pun dia ada bunyi ada bunyi sedikit lah. Kemungkinan bearing tengah dia tu dah haus lah. Kita ketuk lah satu lagi, dia tu naik lah. Okey, tapi kalau dia ke tepi kiri kanan ni sedikit, itu normal lah. Free play macam tu, itu normal. Okey, jadinya kita tukar lah satu crankshaft. Ni crankshaft pun kejap.
Crankshaft pun crankshaft standard. Nanti kita tukar satu lah. Kita masuk balik dah. Kalau bearing kat sini, kalau dia rosak, dia ada bunyi benda yang kasar lah. Okey. Kemungkinan dia punya rod ni dia dah berbunyi sedikit lah. Ada bunyi sedikit. Okey, apa benda ni lain tak ada masalah rasa saya. Kita tengok dulu dia punya gearbox dia. Sekejap je kita check gearbox pula. Okey, kalau dari segi gearbox macam saya cakapkan kan, dia ada macam pecah-pecah kan. Dia macam sekejap tak fokus lah kamera ni. Dia nak bergurau pula ni. Jadi nanti dia macam bergigi tau kat sini. Tu dah sompik apa semua. Tu nandanya gearbox dia ada masalah lah. Dia gearbox ada satu masalah dekat gearbox dia. Tapi alhamdulillah, kita tengok satu persatu gearbox ni tiada apa-apa. Tiada apa-apa masalah. Sekejap check satu-satu kita check. Okey. Cuma satu je lah. Wasi dia ni bukan kedudukannya kat sini lah. So wasi besar lah kan. Susunan wasi ni kita kena check balik lah. Okey. Nanti kita check balik. Kita susun balik lah gearbox dia ni. Wasi ni bukan kat sini ni. Okey, tak apa. Nanti kita check satu-satu. Kita nak tengok ni masalah satu-satu. Sekejap je. Tengok. Okey lah. Apa ni, bagi Ayong masalah dia kita dah jumpa. Rod ada bunyi sedikit. Rod mungkin ada dah bercalau sikit kan. Bearing dia. Bearing tengah. Satu lagi mangkuk clutch dia dah berbunyi. Kita dah dapat satu punca. Satu lagi kemungkinan mesin ni berat, kemungkinan head dia tak sesuai. Sebab apa? Mungkin head dia 140 ke ataupun standard ke kan. Nanti tak apa, yang tu nanti Ayong check balik. Kita set up dulu lah. Nanti kita nak cuci enjin ni. Kita nak tukar crankshaft. Kemudian tu kita nak susun balik gearbox dia. Bila nak buat dah bahagian pemasangan nanti, Ayong akan buat. Ayong akan tunjukkan. Okey, Ayong harap korang sabarlah menanti konten seterusnya. InsyaAllah nanti kita akan pasang. Ni kita nak cuci dulu. Nak pasang nanti pun Ayong akan tunjukkan. Ayong harap mana yang tanya tu, kalau kita nak tahu part-part rosak ke apa ke, Ayong dah bagi tahu dah. Kita nak dah bagi tahu. Macam ni nak tengok kan part-part apa yang rosak. Okey. Ayong harap korang boleh sabar menantilah. Okey, sebab apa owner pun nak bawa motor 53 je. Sebab apa dia nak bawa pergi kerja. Motor mencari rezeki. Okey, tunggu kan part seterusnya daripada Ayong. Kita nak pasang, kita nak tunjukkan. Dan benda tu nanti Ayong akan belanja bunyi lah. Kemungkinan nanti kita nak touch up head dia. Ayong akan tukar head dia. Kemudian kita akan touch up lah head dia. Untuk touch up head ni, untuk spek 53 yang dah tunjuk dah. Sebelum ni pun dah tunjuk cara nak buat, nak buka berapa, atas dia, tengah, bawah semua dah tunjuk dah. Untuk spek 53, spek 56 yang dah tunjuk dah. Dia orang kata untuk voting apa semua, basic-basic dia semua dah tunjuk. Okey, Ayong harap korang boleh sabar menanti untuk kita pasang enjin ni.